Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana bihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyyun min khalqihi wa habibuhu. Adda al-amanah wa ballagha ar-risalah wa nasaha al-ummah wa kashafa al-ummah wa jahada fillahi haqqa jihadi. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala alihi at-tayyibin wa ashabihi al-hadin wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa bitamim bil khair. Rabbi adkhilni mudkhala sidqi wa akhrijni mukhraja sidqi waj'alni min ladunka sultanan nasira. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'd. Terima kasih kepada Tuan Kursi dan bahagia kepada Imam Wang, seluruh ahli dan kuasa surah Al-Salam, muslimin hadirin mukminin yang dirahmati Allah. Alam-alam akan kelakar. Alhamdulillah pada hari ini sampai walaupun hulu ke hilir, semalam pun ada program di Berhubung, hari ini tadi di sekolah rendah Pasir Putih, Pasir Gudang. Ini sekarang berada di Taman Pulai Indah. Taman Pulai Indah adalah taman sampai dan nanti insyaAllah di stadium Batu Pahat pagi esok 2009. Itulah jalan-jalan saya ini. Okey, alhamdulillah pada hari ini sama-sama kita mengimarahkan masjid Allah Subhanahu Wa Taala seperti mana yang diminta oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam ayat 18 surah Taubah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salata wa ata az-zakata wa aqama as-salata wa ata az-zakata wa lam yakhsha illa Allah fa'asa ulaika an yakunu minal muhtadin. Sebenarnya orang-orang yang mengimarahkan masjid Allah adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, mendirikan salat, menunaikan zakat, tidak takut melainkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan mereka itu tergolong dalam golongan orang-orang yang mendapat hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh itu kita datang ke sini untuk tujuan mengimarahkan masjid, bukan kerana dapat lemburkan harta. Ada Assalamualaikum warahmatullahi 5,000, mau jauh kata 5,000. Kat sebelah kata 5,000. Kalau 5,000 sebelah tu tak muat besar ni, kenapa besar lagi? Tak ada orang kafir, tapi pahala tu tak nampak, pahala tu tak kelihatan. Kalau pahala kelihatan, ramai yang akan ke sini. Tetapi yang lebih ramainya ialah di pasar raya. Orang Melayu kelas satu raya dia memang penuh. Hari raya masjid penuh, jalan raya kereta penuh, pasar raya pun penuh. Sedangkan pasar raya tu masuk pasar raya keluar tu duit habis. Di masjid duit tak habis. Okeylah
RM5, RM10 sedekah tu tambah lagi pahala dan juga tambah lagi kita punya duit kita. Sedekah menambah pahala dan menambah duit, bukan mengurangkan. Sebab tu bagaimana kita nak meningkatkan takmir masjid, nak menghidupkan masjid supaya semakin lama semakin masjid ini diminati, semakin lama semakin remaja-remaja ke masjid. Kadang-kadang setengah masjid hanya orang-orang tua, orang-orang uzur, orang-orang yang dalam ketalangan di masjid. Adik-adik yang kecil-kecil ni, remaja-remaja, orang-orang dewasa yang gagah-gagah, yang kuat-kuat, bekerja kuat 8 hingga pukul 5, malam part time lagi jual burger, kerja kuat, siang malam kerja, weekend, hujung minggu pun part time lagi, jadi wireman, pasang wayar tu. Tapi pergi masjid 5 kali sehari tak kuat, lemah tenaga batin, malah lemah tenaga iman, lemah. Bila Allah Allahu Akbar, terutama waktu subuh, nak angkat mata pun susah. Orang kata nak angkat gebor pun tak boleh. Gebor ni mesti pun. Untuk kita menyahut panggilan Allah suka. Tapi kadang-kadang tengok tepi-tepi jalan, pindah-pindah kilat, pukul 5 pagi dah terpancak depan bus stop, tunggu kilat. Ada 800, 1000, 1,500. Sanggup pukul 5 pacak, tak apa, tak salah. Tapi tak sanggup weekend, di hujung minggu, tak sanggup nak bangun pagi nak pergi masjid. Oleh itu, bagaimana kita nak menghidupkan masjid ini supaya masjid lebih diminati, supaya masjid lebih disukai. Masjid diminati bila ada kenduri-kenduri. Jadi orang minat kenduri, kambing panggang, penuh. Kalau tua sekarang ni trend, apa-apa kenduri pun, kenduri kahwin, tunang pun ada kenduri tunang, kenduri apa, birthday, semua kenduri. Semua nak main kambing panggang. Kalau apa jenis makanan, ikut sunnah Nabi. Kambing panggang, sunnah Nabi. Tapi kalau apa kuantiti makanan, kuantiti. Tak kira ustaznya, pak hajinya, perempuan lakinya, makan 5-6 pinggan. Sila-sila pinggan disapu. Kuantiti. Sedangkan Nabi makan sedikit. Ta'amul wahid yakfi itsnain. Makanan seorang cukup untuk 2. Ta'amul itsnain yakfi tsalatsa. Makanan 2 cukup untuk 3. Kita makan 4 cukup untuk seorang. Satu. Kadang-kadang ada juga orang yang masa kenduri dunia dekat pelupuk, ada ejek-ejek yang bawa balik makanan sebelum kenduri ataupun buka puasa tadi. Ada. Hanya tak boleh. Ini makan harta orang lain. Allah sebut, ya ayyuhallazina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Tak boleh makan dengan cara yang salah. Dalam Islam ni begitu teliti. Kalau ramai-ramai ini ambil 2 sekali pun tak boleh. Naha al-qiran. Nabi larang daripada ambil sekali 2, qiran 2, 3 betul. Sembahyangnya tak berapa sangat. Sembahyangnya malas. Kalau tarawih tu dia tunggu imam tu rukuk. Dulu imam Allah benar rukuk baru bangun. Itu sunat tarawih ni. Kalau imam panjang sikit, dia boleh hati. Imam ni bila bulan sah. Imam ni bila bulan pergi haji umrah. Oleh itu, ini. Tapi bila time makan, tu imam tak sempat nak jamah lagi. Dia sapu dulu. Saya imam juga, imam di Melawati. Kalau imam baru habis taqabbalallahu minkum, dah berdiri semua dah penuh. Kalau imam tertinggal. Kalau nak makan nombor 1,
Kalau bak makan berketul-ketul ayam diambil. Sebab itu Nabi larang ambil satu-satu. Sebab orang belakang pun ada, orang belakang pun nak makan juga. Oleh itu bagaimana kita nak mengimarahkan masjid, nak mengkualitikan jamaah? Kerana kita nak pastikan jemaah kita jemaah yang terbaik. Yang pertama ialah dengan kita memenuhi soft yang hadapan. Ini memang kat mana-mana saya pergi pun masyarakat Melayu suka datangnya awal, tapi duduk kat yang tiang dan dinding-dinding. Takut dindingnya runtuh. Dia pegang dindingnya. Itu sebab dia nak senang nak tidur. Bila imam Alhamdulillah terus hangguk tak ada setuju. Bila ibadallah terus jaga. Dia automatik. Kat dinding kat tiang senang nak duduk. Kalau tak ada dinding tak ada tiang susah. Nanti jadi tahlil. Illallah. Illallah. Ada yang tersungkur sampai ke pantai. Oleh itu zaman Nabi pun ada. Zaman Nabi pun ada. Bila Nabi tengok orang belakang-belakang, Nabi kata la yazal qaumun yata'akhkharun hatta yu'akhirahumullah. Apa-apa yang di belakang ni Allah akan lewatkan masuk ke syurga. Oleh itu Ustaz, lewat apa lewat Ustaz? Janji syurga sudah. Lewat apa lewat tak boleh. Lewat ke syurga berarti kita masuk, na'udzubillah, seseorang itu masuk ke neraka terlebih dahulu. Siapa yang sanggup untuk ke neraka? Api kena sereka sikit pun dah melolong. Air kena sereka sakit kan? Sikit je. Sedangkan ada sebut narukum hadhi juz'un min sab'ina juz'an min nari yawm qiyamah. Api yang kamu kena di dunia ini 1/70 daripada api akhirat. Maksudnya 70 kali ganda. Dosa tak ada sikit-sikit. Sikit dia kesalahan, dosanya dibalas dengan dahsyat. Innal 'abda la yatakallama bil kalimah yuhuwa fin nar 70 kharifan. Seorang hamba bila mana dia cakap satu perkataan yang tak elok, adik-adik kan, bodoh. Maksudnya kalau lupa kan, lagi ada ada ringkasan dia bodoh. Orang lupa malas, atau sini dah tak pasal. Berada jadi bro. Nanti kalau lama jadi bro. Bodoh jadi do. Masih baik balik bayar tadi bi. Maksudnya cakap benda yang tak elok. Satu perkataan la yatakallama bil kalimah yuhwa fin nar 70 kharifan. 70 tahun dicampak dalam api neraka. Api neraka yang sangat dahsyat, yang maha dahsyat, yang begitu menakutkan, yang mana Allah sebut innal ladzina kafaru bi ayatina sawfa nusbihim nar kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadhuqul azab. Sesungguhnya orang-orang kafir dengan ayat-ayat kami, setiap kali terbakar kulit-kulit mereka, kami akan gantikan dengan kulit yang lain supaya mereka rasa azab. Sebab apa? Apa perlunya Allah Ta'ala setiap kali membakar kulit ahli neraka, Allah Ta'ala ganti dengan kulit yang lain. Karena kalau kita baca sains kan, kulit ada reseptor yang akan menyampaikan sakit, sampaikan ke otak, dan otak kata sakit. Maksudnya tak ada kulit, tak rasa sakit. Tak saya balik rumah adik siap kulit, lepas tu cucuk, dan kulit dah tak ada, cucuk bakar, tak sakit, confirm tak sakit. Tapi masih siap sakit kan. Oleh itu menunjukkan bahawa tidak ada hentinya siksaan dalam neraka. Oleh itu tak boleh kita nak kata alah lewat apa syurga, tapi yang masuk tak boleh. Kerana dalam neraka tidak ada istilah sehari 2 hari. Tadi ada saya kisah kabar kan, dihukum sehari, didenda 25,000. Ada di dunia lengkap penjara, dia tak ada seksaan seperti mana neraka. Oleh itu untuk nak menyelamatkan kita dari neraka,
Tidak ada tempat yang lebih selamat daripada masjid, rumah Allah. Jangan jadi setengah masjid tu, kata seorang ustaz tu, dia kata dah jadi macam apa, kalau orang-orang pecin, majlis gelap orang pecin. Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Banyak-banyak orang-orang dah pecin. Orang-orang mudanya duduk kat pasar raya, orang mudanya duduk kat rumah lepak depan TV, tengok bola, tengok majalah Mega dan sebagainya. Ini kita nak, bagaimana kita nak menghidupkan kita punya jemaah. Yang pertama, Rasul depan kita kena utamakan. Sebab dalam hadis Bukhari yang disebut, "Lau ya'lamun nas ma fi nida was-saffil awwal, thumma la yajidu illa yastahimu lastahamu." Kalau manusia tahu betapa besarnya pahala azan seperti betapa besarnya pahala saf hadapan ini, mereka tak dapat melainkan dengan mengundi, mereka sanggup mengundi. Maksudnya berumput nak pahala. Tapi biasalah bila musuh depan silaji. Kalau musuh depan silaji. Kalau dapat duit tak ada silaji niji. Kalau duit niji, nak duit langkah banyak dulu. Maksudnya masyarakat dah tak ada nafsu nak pahala. Maksudnya dia kosong. Kadang-kadang di antara celah-celah kuranglah. Dan Nabi ini dia boleh tengok belakang tanpa menoleh ke belakang. Ini arakum min wara'i zahri, aku nampak belakang tanpa menoleh. Itu di antara khususiah, keistimewaan Nabi Muhammad SAW. Apa yang Nabi nampak? Semasa solat Nabi nampak, wa inni arasyaitan ka'ana al-khazaf yatakhallaluna baina sufuf. Aku nampak syaitan-syaitan seperti mana anak kambing di celah-celah saf. Maksudnya ada ruang kosong, syaitan masuk. Ruang kosong, syaitan masuk. Kadang-kadang dekat sini, dekat Malaysia ini bukan anak kambing, anak gajah pun boleh masuk. Kosong sangat. Kadang rimas lah, apa lah. Maksudnya saf itu masih lagi tak cukup. Kan Allah suka, inna Allah yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus. Sesungguhnya Allah Ta'ala cinta kepada orang-orang yang berjuang menjadi Allah SWT saf, tersusun seperti bangunan yang kukuh. Mana ada batu-batu yang buat rumah yang batu-batu, dia ada rendah-rendah. Ada memang mampat, lekat, rapat. Itu kekuatan masyarakat kita, masyarakat Islam kita, perpaduannya terbina dan terlahir daripada masjid ini. Bila Nabi melihat ada bengkak-bengkok saf, Nabi kata, la tusawna sufufakum aw la takhtalifunna qulubukum. Kalau hampa tak nak luruskan saf, ini akan menyebabkan rosaknya perpaduan dalam masyarakat. Itu kalau datang jemaah saf tak lurus, apalagi kalau jemaah dah kosong, terutama waktu subuh. Waktu subuh kosong. Seberapa imam saf subuh? 4 saf, alhamdulillah. Kena tambah lagi. Ini selalunya yang saf punya penuh sama ada raya ataupun waktu Ramadan hari pertama. Sini begitu sama. Ramadan hari pertama penuh sampai kan masyarakat gempa. Tak imam kata kita kena besarkan masjid ni. Kalau penuh sangat. Dah 15 Ramadan, hujung Ramadan, tak imam kata tak jadi. Kita kena kecilkan masjid, orang dah tak ada. Hilang dah. Orang ke mana? Orang istiqomah tawaf pasal Ramadan. Dekat Mesir tak ada, dekat Indonesia tak ada, dekat Thailand tak ada, tapi ada di negara kita pasal Ramadan. Macam-macam jenis dijualnya. Dulu masa saya dulu kan, bib, kepak bakar, kepak panggang. Lepas tu 2-3 tahun belakang ni dah ada tongking goreng. Sekarang ada sini tongking, punggung ayam tu goreng sate. Tahun depan special punya baru, ayam goreng. Orang lagi ni buat makan kreatif, inovatif, benda-benda yang baru. Tapi kalau buat sembahyang,
Tuan Imam baca lebih sikit. Tuan Imam ni apa pula ni, pergi haji ni dia pula Tuan Imam ni balik panjang-panjang. Bila kalau kita dah kenyang, kira lah Ramadan, masa Ramadan, perut dah penuh, Allah, bunyi pun dah lain macam. Kalau bagi salam pun, Assalamualaikum, mau habis kau petai, tercagut, wudu semua keluar kan. Pengsan kau sudah, kata makan, semua dimakan, batu dimakan, besi dimakan, jambu batu boleh besi habis boleh makan. Itu bila dalam keadaan makanan tak dijaga. Sebab di antara kita ni, sebab penyakit-penyakit yang macam-macam, mati muda, mati pucuk, sama kan? Kerana pemakanan. Nabi orang yang paling jaga makanan. Nabi, yang tadi saya sebut, makanan seorang cukup untuk 2, makanan 2 untuk 3. Kita makanan 5 orang untuk seorang. Anggaran makan kiri, habis boleh makan. Oleh itu bila mana makan tak dijaga, maka ibadah pun orang tahu. Bila seorang sahabat dia datang jumpa Nabi, dia sedau kan, baru makan daging. Nabi kata, inna aktsarukum syab'an fid dunya atwalakum jau'an yaumil qiyamah. Hadis Tirmizi. Orang yang banyak kenyang di dunia akan lama lapar di akhirat. Sebab bukannya untuk akhiratnya kita jaga makan, untuk kesihatan kita semuanya sapu. Sekarang dah trend. Dulu kan saya pagi kan, tak perlu semua, pagi, tengah hari, petang, malam. Sini berapa? Nasi lemak. Bila makan nasi lemak, apa yang bertambah? Perutnya tambah maju ke depan. Bila perut maju ke depan, kesihatan pun kurang. Ini sakit, itu sakit. Sembahyang bila dah perut, Allah, malas. Dan bila dah kenyang, mata pun dah imam walaupun tak kecil mana, tengok nampak kecil, imam tengok. Dan kita pun dah tak khusyuk, hilang. Nabi kata, awalu ma yurfa'u min ummati al-khusyuk. Hak pertama yang diangkat daripada umat ialah khusyuk. Yang menghilangkan khusyuk ni banyak. Adik-adik pernah tak sembahyang sambil tahan kencing? Pernah? Antara yang menghilangkan khusyuk, kita tahan. Nabi kata, wala yusalli wa huwa yudafi al-akhbatha. Jangan sembahyang dalam keadaan dia menahan kencing ataupun buang besar, atau berkentut. Bayangkan kalau adik sembahyang tahan kencing, mesti Allah, iya kan? Kalau tahan kencing jangan kentut. Kentut. Sebab Islam, sebab Islam tak bagi masa kita buang air kecil, nak buang kecil, nak buang besar, kena terus buang. Jangan buang kat atas dia sedang terjadi, maksudnya buang kat luar lah, kat atas. Kerana nak khusyuk. Sama juga Nabi kata, bila kamu ngantuk waktu solat, tidur dulu. Sedap saat itu. Hari-hari saya tidur ni tetap masjid. Maksudnya nak kata kena prepare, kena sedia untuk solat. Kalau ikut terus yang Rasulullah Nabi kata, kalau kita ngantuk masuk solat, kita kena tidur dulu. Macam tu memang tak sembahyang. Asyik mengantuk je. Time ngantuk je, time sembahyang ni ngantuk. Sembahyang ni ngantuk, ngantuk ni sembahyang. Oleh itu, mari kita kena bersedia fizikal dan mental untuk solat. Dari segi keadaan diri kita, dari segi jiwa kita tenang, yang kita fikir macam-macam, kena istighfar, kena bertaubat, barulah dapat solat yang hebat, jemaah yang hebat. Di antara yang mengganggu jemaah di surau, di masjid ataupun di mana-mana sahaja, masih terdapat lagi. Saya sebutlah sekarang bulan ini, suka sebut benda ni, iaitu tentang suara-suara yang mengganggu orang sebelah, orang belakang, orang depan. Ni makmumlah, imam tak apa suara kuat baca waktu sembahyang Jumaat, Maghrib, Isya. Kerana Allahu Akbar, habis Ramadan, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin.
itu mengganggu. Dalam hadis yang baik sanad Nabi sebut, ala likulli munajat li rabbi, semua kamu bermunajat kepada Allah. La yu'dhiyanna ba'dukum 'alal ba'd, jangan sakiti orang sebelah, orang depan, orang belakang dalam solat jamaah. Bagaimana? Apa maksudnya? La yarfa'anna ba'dukum 'alal ba'di bil qira'ah, jangan kuatkan bacaan hingga mengganggu orang lain. Jangan kuatkan. Kalau imam tak apa, ini sebenarnya itu imam. Jadi imam tadi pun terganggu daripada nak baca surah Baqarah tinggal qul huwallah. Dah hilang dah, sebab dia punya bunyi macam-macam. Ada yang bunyi jauh, saya jauh juga. Ada yang bunyi Banjar, ada yang bunyi Bugis, ada yang bunyi macam bunyi. Ada bunyi Cina pun ada. Alhamdulillah, Ar-Rahman, Malik yang begini. Bunyi macam Cina baru masuk Islam. Kalau Cina betul tak apa dengan Cina orang lain. Oleh itu, kadang-kadang kita terlampau memikirkan tentang lafaz-lafaz. Sedangkan yang utamanya ialah Allah nak kita roh solat. Ayat 14 surah Taha, wa qimis salata li dzikri, dan dirikan solat untuk ingat aku. Tujuan solat, matlamat solat ialah ingat kepada Allah. Kalau kita dok terlampau tekankan lafaz tadi, kadang banyak terkahir dia dalam sembahyang. Oleh itu, dalam kitab Lataiful Minan, Imam Sya'rani disebut sampai duk ulang at-tahiyat tak sah solat. Imam Sya'rani adalah di antara ulama mazhab Syafi'i yang ke belakang, kemudian. Maksudnya bukan kita nak remehkan bacaan betul. Fatihah ada 14, Sabtu, Tashdid. Jangan terlalu mahu kata ceroy sangat. Bismillah. Biasanya sembahyang rumah. Bismillah. Lampau dengan bismillah lampau itu. Itu je tengok. Itu ceroy sangat. Terlampau lalu. Bismillah. Allah. Bismillah. Allah. Allah. Terima kasih. Belajar benar. Laju sangat. Biasanya itu kat rumah. Kalau kat masjid tu dengan qobliyah, ba'diyah, dekat rumah tak payah. Zikir tu kat masjid kadang-kadang ada juga yang zikir laju sangat. Sallallahu so bilah mana bilah janda ke? Maksudnya kita sembahyang menghadap Allah. Kalau kita menghadap bakal bapak mentua pun kita nak tenang kan? Pakcik, saya ni kenalan dengan anak pakcik. Pakcik saya nak mulai pakcik. Boleh lah, masa saya berdoa. Ini campur mana dah tahu mak aku ni? Relax lah. Maksudnya dengan siapa pun, kalau kita tak relax, maksudnya nak cepat. Kalau sembahyang nak cepat. Tapi kalau main, kalau depan TV, sampai belia keluar biji mata tengok TV kan. Lupa. Kalau nasi dekat sebelah pun orang rembat pun dah naik dah. Sebab khusyuk. Ada malam ni tu mengandau mega malam ni kan. Khusyuk tengok 2 jam 3 jam dah. Tapi sembahyang gelisah. Semuanya gatal, mobonya gatal, ketiaknya gatal. Semua gatal. Kita tengok sebelah. Hilang roh solat. Sebab kita ingat tak semua orang yang solat itu Allah terima. Kam min qa'imin laisa lahu min qiyami illa ta'bi wa nasab. Berapa ramai orang yang solat tapi solatnya hanya memperoleh penat dan letih. Kerana hilang khusyuk tadi. Mulut sebut Allahu Akbar, Allah lebih besar. Tapi dalam solat perlu ingat benda-benda dengan Allah. Lepas ni nak makan apa? Lepas ni kadang-kadang tak sempat. Kita ni main makan. Tak kalau boleh cerita bahasa Lumpur. Setiap kelas ada pisang ni. Ada rumah tak ada. Kalau Lumpur memang banyak pisang, beriah pisang. Mana-mana ada pisang macam masjid. Pisang penuh. Nasi lemak pun ada. Yang tak tahan kalau budak-budak besar ni makan boleh tahan lagi.
Ini orang berjangkut dah 20 nasi lemak. Imam semangat, alhamdulillah, ittaqullah, pada kita sama membangun Islam. Dia khusyuk makan. Karena imam berkhutbah. Karena dikata man la'ibal hasa faqad lagha. Siapa yang main batu waktu khutbah tadi, lagha, habis pahala. Sebelum Nabi kan zaman atas pasir kan, pada pasir, bukan ada apa nama semen ke lantai kayu mozaik, tak ada. Maksudnya kalau main batu habis pahala. Tak ada. Tak boleh dia nak main imam berkhutbah semangat kan. Tiba dia buat headset ke apa, dia SMS. Nanti abang belikan nak apa, nak nasi goreng, nak apa. SMS ni isteri dia kan. Tak boleh lah. Kena fokus. Sebab kita pergi rumah Allah dah tak lama mana, 5 minit, 10 minit sembahyang, 20 minit. Kalau kita tak fokus, kita tak hayati. Sayyidina Ali masuk masjid sahaja berubah wajah dan rupanya. Puncak Resi. Bila orang tanya, "Hai Ali, kenapa kau puncak Resi datang ke masjid ni?" Dia kata, "Qad hana waqtul amanah allati aradaha Allah ila as-samawati wal ardi wal jibal fa abaina an yahmilnaha fa hamaltuha." Telah sampai waktu amanah, yaitu amanah salat, yang mana Allah ajukan amanah salat ini kepada langit, bumi dan gunung ganang, tetapi semuanya tolak, tapi aku yang terima. Menunjukkan bahawa betapa besarnya amanah salat. Besar, hebatnya amanah salat. Tapi kadang-kadang kita tak ada rasa kehebatan. Kadang-kadang masuk masjid sampai bersembang-sembang, oh atas sunat bersembang-sembang. Kadang untuk imam tengah berzikir, duduk kat kamar kamu. Hello. Esok. Okey, tak masalah. Bunyi satu surau masjid tengok. Maksud kita tak rasa hebatnya surau masjid yang di ataskan rumah Allah Ta'ala. Nabi kata, al-masjidul baitul kulli taqiyyin. Masjidnya rumah kepada orang takwa. Kehormatan masjid tadi, kehebatan masjid. Kadang-kadang ada juga orang-orang dewasa, kalau budak ni biasalah. Kita tidak nak marah sangat budak. Budak biasa itu kerja dia. Orang-orang tua, dia nak sembahyang. Kadang-kadang masuk soft, saya nampak dengan mata kepala. Kat sini bawa stand pergi. Dia pergi cucuk perut kawan dia. Imam kat depan lah. Dia main. Imam tu dah kat depan dah soft. Dia boleh cucuk lagi, cucuk mata garangan. Maksudnya dia dah hilang kehebatan solat jamaah, hilang kan. Takkanlah depan raja, ampun tuanku, pantik memohon ampun tuanku. Takkanlah sambil-sambil kita cucuk, ampun tuanku, cucuk. Daripada raja nak bagi tansri, dapat buang negeri. Kena buang negeri. Daripada raja nak bagi anugerah, terus buang daerah. Sebab apa? Sebab kita kurang ajar raja. Itu raja. Tapi Allah jauh, tidak ada banding yang raja. Allah, raja segala raja, pemilik, pencipta. Kenapa tidak ada rasa sesuatu yang hebat bila mana kita masuk masjid? Rendah diri kita, hebatnya Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita fokus dan khusyuk dalam menunaikan ibadah. Seperti mana keturunan Nabi Ja'far As-Sadiq, bila mana dia bangun sahaja daripada sujudnya, bergenangan air mata, meleleh air mata dekat lantai. Tapi zaman sekarang bila masjid buat program Qiyamullail, meleleh air liur penuh dekat sejadah. Sebab apa? Sebab mengantuk tertidur, keluar tak sedar. Sujud lama sangat, imam dah habis, lama doa dah habis, dia nak sujud lagi. Yang kan lama saja macam Nabi, rupanya tertidur. Oleh ini, bukan bahawa kita dah hilang pun. Kadang-kadang ada lagi, terutama sembahyang subuh, tapi bagus juga ada pergi masjid. Tapi bila pergi masjid, kita imam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia relax, duduk sandar kepala bawah sebelah. Comel je muka dia. Tertidur. Maksudnya, bila kita tertidur, maksudnya menunjukkan bahawa rasa takut tu dah hilang. Kita kalau kena, na'udzubillah, kita kena tangkap satu kesalahan polis penuh ni.
Maksudnya kalau kena memang kena denda yang berat, penjara ke rotan, kita boleh katakan boleh saya, oi, malam apa? Dia tidur lagi, tak adanya. Maksudnya kita dah hilang rasa takut kita kepada Allah SWT. Kita tidak takut polis daripada Allah. Contoh, kita naik kereta, tiba-tiba isteri sebelah tu, kita pun, ni polis tak ada kot, lampu merah, langgar je. Kemudian tiba-tiba isteri kata, bang, polis trafik bantu. Apa perasaan kita? Tentu jantung kita dah raw tu kan, lain macam. Tiba-tiba bini kata, awak je bang, kau main-main kan, aku dengan duit tengah, tak apa-apa nak banyak ada duit ni. Kita rasa lain kan. Tapi mengapa perkara tersebut kita buat dosa hari-hari? Kita sentiasa banyak buat kesilapan, tapi kenapa bila berdepan dengan Tuhan tak rasa takut, hilang rasa takut? Ini kerana kita semakin lama semakin jauh daripada Allah Ta'ala. Sebab sembahyang yang Allah terima ialah sembahyang yang dia berbeza di antara sebelum sembahyang dengan selepas sembahyang. Ada perbezaan. Maksudnya sembahyang ini menginsafkan. Dalam ayat 45 surah Al-Ankabut, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sembahyang akan mencegah kejahatan dan kemungkaran. Oleh itu, sejauh mana solat ini, solat yang kita lakukan ini, solat yang kita buat ini dapat mengubah kehidupan kita daripada seorang pemarah kepada seorang yang pemaaf. Adakah masih di tahap yang sama? Sikap kita yang masih lagi pemarah, sikit-sikit lagi sial, sikit-sikit lagi celaka. Terutama dekat highway, dekat jalan raya, celaka sial punya. Balik bayar ayam, rebung, kambing, satu su keluar tak boleh. Sedangkan sembahyang, sedangkan kita pergi masjid, menunjukkan ibadah kita, solat kita itu ada masalah. Antaranya ialah tak ikhlas. Apa petanda yang menunjukkan bahawa kita tak ikhlas dalam solat kita? Antaranya berbeza solat kita di masjid dan di rumah. Kata Imam Fudail bin Iyad, seorang ulama sufi, kata di antara tanda ikhlas istiwa sirri wal alaniyah. Sama ibadah kita depan orang dan belakang orang. Kalau di masjid, Allah, tapi yang lebih dahsyat lagi, macam nak dari kepang pula. Di masjid, Bismillahirrahmanirrahim, begitu khusyuk dengan jubahnya, dengan kainnya. Tapi kat rumah, Allah, kadang-kadang baju tak ada, kain pakai cantik isteri. Kalau kat masjid kan dia punya ni kan, cik kan, dia punya cap mangga gaya dulu kat belakang. Itu senang orang lain. Dia punya cap kain perikatnya mesti kan belakang, dekat bawah mesti kau nampak beli mahal-mahal 40-50 takkan tak nampak cap yang mereka rugi dah. Jadi masjid pakai cantik elok, kat rumah pakai selalu lipat. Sedang lipat sampai ke atas, kosong lah. Lipat sampai ada kan. Itu sebab tak kisah. Tapi kalau kat masjid tengok cermin ini handsome. Kat rumah songkok pun tak pakai, rambut utara, selatan, barat semua kan. Padahal baju pun tak pakai. Dan bila sembahyang baju tak pakai, nampaklah misanggulnya dekat dada tu. Bila Allahu Akbar, terbang dia punya kuku ketiak. Takkanlah kita pergi jumpa bos, jumpa raja, jumpa siapa, bakal rumah mentua, tak pakai baju. Alah, baju badan bukannya aurat, tak apa, tak berdosa. Memang tak berdosa, tapi adabnya, akhlaknya. Kenapa ada perbezaan di antara solat kita di rumah dan solat kita di masjid? Adakah Tuhan yang kita sembah di rumah itu berbeza dengan Tuhan yang kita sembah di masjid? Fa ilahukum ilahu wahid. Tuhan yang sama, Tuhan yang satu.
Di mana keikhlasan kita? Di mana kita benar-benar menyembah Allah SWT? Sebab Nabi kata, inna akhwafa ma akhwafu ala ummati asyirk al-asghar. Sesungguhnya yang paling aku takut, yang paling aku bimbang berlaku pada umat ialah syirik kecil. Lalu sahabat bertanya, qalu wa ma syirkul asghar? Apa syirik kecil? Dan Nabi menjawab, riya. Sebab itulah Allah mencela orang-orang yang sembahyang riya. Dah ambillah, saya rekap lah, turun. Oleh itu, saya teringat bila pusing-pusing tu macam dekat Astro tu, bila dah lebih sikit FM, fellow manager kat pusing. Cuma tak ada orang beduk lah, ada sikit beduk lah, tak ada beduk lah, kampung-kampung ada beduk. Jadi mudah-mudahan sedikit ilmu yang saya kongsi dengan tuan-tuan dapat kita manfaati. Mudah-mudahan kita ramaikan, penuhkan masjid ini. Tanggungjawab tuan-tuan memenuhi bukan hanya pada hari Jumaat, pada setiap 5 waktu sehari. Karena tuan-tuan kena ingat, yang panggil itu Allah, bukan raja, bukan Datuk Seri, bukan Tan Sri, bukan MB. Yang panggil 5 waktu sehari ialah Allah. Oleh itu tidak ada sepenting, tidak ada yang sehebat panggilan daripada panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan dengan sedikit masa ini kita akan menambahkan soft lagi. Dan 4 tadi subuh nak 5, 6 insya-Allah. Bawa lah remaja-remaja anda. Inilah tempat yang paling selamat untuk selamat daripada azab Allah tadi. Wallahu a'lam. Aku qauli hadza wa astaghfirullahi wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.